panjang lebar tentang isu hasil kerajaan yang terlalu optimistik dan malangnya amaran saya pada kerajaan pada masa itu telah pun terbukti tahun ini. Pada muka surat 26 buku tinjauan fiskal dan anggaran hasil kerajaan persekutuan, kerajaan sekarang mengakui secara tertulis bahawa anggaran asal kerajaan bagi hasil tahun 2021 adalah terlalu tinggi dan perlu disemak semula. Sejauh manakah anggaran hasil kerajaan terpesong? Dalam buku fiskal, anggaran asal adalah jauh lebih tinggi sebanyak 15.9 bilion. Tetapi kalau kita campur penggunaan wang kuan yang diambil kerajaan semasa darurat, ya, tanpa kebenaran parlimen ya, pada masa itu, iaitu sebanyak 5 bilion untuk vaksin, anggaran hasil Menteri Kewangan yang asal adalah jauh terpesong sebanyak 20.9 bilion. Tuan Speaker, mungkin Tuan Speaker tertanya apa salahnya kalau kerajaan buat salah anggaran hasil ni? Ya? Tuan Speaker, ini adalah salah yang besar ni. Pertama, adalah reputasi dan juga imej Kementerian Kewangan terjejas. Ini ada impak negatif kalau hasil kita tinjauan itu salah besar, ada negatif impact terhadap confidence of domestic dan foreign investors dengan izin ya. Anggaran asal hasil kerajaan 2021 adalah 236.9 bilion, terlalu optimistik sebanyak 9.45%. Ini bukan salah anggaran 1-2% lagi. Ini kesalahan yang besar sekali di dunia korporat. Kalau anggaran pendapatan syarikat kurang sebanyak 9.45%, syarikat itu akan kena siasatan, saham dia akan jatuh teruk, dan kemungkinan besar CEO tu kena letak jawatan atau kena pecat. Ya. Selain imej negara terjejas, apakah impak apabila kerajaan membuat anggaran jauh terpesong? Ya. Tuan Speaker, sekiranya kerajaan membuat anggaran salah dalam bajet, ia mempunyai impak yang sangat negatif terhadap kerja operasi dan cash flow kerajaan. Sistem pentadbiran akan kelam kabut. Setiap bulan kena cari duit. Tak cukup. Nak bayar kontraktor dan pembekal pun lambat, dan majoriti besar kontraktor dan pembekal adalah orang-orang yang berniaga ni daripada kelas Bumi Putra lah, ya. Pembelian barang keperluan kerajaan pun lambat dan tak teratur, dan akibatnya banyak operasi kerajaan terganggu dan tergendala. Tuan Speaker, apabila operasi kerajaan tergendala, siapa yang susah? Rakyat yang susah. Dan apa lagi? Penjawat awam pula kena maki pula. Ya? Tuan Speaker, di kawasan saya, Parlimen Subang, saya selalu dengar keluhan yang sama daripada penjawat awam. Dia katalah, YB, bukan kita tak nak baiki, ya, tapi tak ada bajet. Bukan kita tak nak tolong, tapi tak ada bajet. Dan saya tak marahlah penjawat awam kita ni, frontliners kita, wira pandemik kita ni. Saya simpati dan empati dengan mereka. Sebab saya sedar bahawa masalah bajet mereka berpunca dari sini, di Dewan Yang Mulia ini, apabila kita sebagai ahli-ahli parlimen gagal menyemak dan memperbaiki bajet ini, dan Menteri Kewangan pula gagal tak nak dengar pandangan dan amaran kita. Jadi Tuan Speaker, saya bukannya seorang oracle lah, tetapi ramai di dalam Dewan Yang Mulia ini, khasnya daripada Barisan Nasional dan GPS, kerap kali boleh menerima pandangan saya dan kritikan saya yang pada amnya lebih konstruktif daripada kritikan melulu yang destruktif. Ya. Lagipun, dalam keadaan politik yang mana adanya satu memorandum persefahaman di antara Pakatan Harapan dan Kerajaan Pusat, dan gejala pandemik masih tidak selesai lagi, ianya tersangat penting perbahasan belanjawan ini dilakukan dengan cara hormat demi kepentingan rakyat dan ekonomi negara. Belanjawan ini adalah yang paling besar di sejarah Malaysia, dengan dana sebanyak 332.1 bilion. Namun demikian, reaksi awal majoriti pakar-pakar ekonomi adalah negatif, dan yang paling baik pun suam-suam saja. Apalagi pandangan ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan dan pihak pembangkang yang lain, termasuk saya, ialah pandangan itu negatif dan ada yang cukup marah juga ada. Tuan Speaker, pandangan big picture saya tentang belanjawan ini adalah ianya bukan belanjawan yang berhemah, tetapi belanjawan yang berfokus kepada kepentingan politik, iaitu satu belanjawan dengan izin and election budget.
Apa yang paling malang adalah cara pembentangan bajet ini berbunyi perkauman. Adakah ini sebenarnya dasar tersembunyi YAB bera sebalik retorik konsep keluarga Malaysia? Tuan Speaker, pandemik COVID-19 tak diskriminasi kaum dan agama. 29,000 rakyat Malaysia yang terkorban adalah dari berbilang kaum dan berbilang agama. Semuanya rakyat Malaysia. Pemusnahan ekonomi akibat COVID-19 juga tidak mengira kaum dan agama. Rata-rata majoriti besar perniagaan tercabar, syarikat Melayu, syarikat Cina, syarikat India, Iban dan Kadazan, semua sama-sama telah mengalami kesusahan dan kerugian. Apakah reaksi dan respon rakyat dan komuniti atas pandemik ini? Di Parlimen Subang, saya menyaksi sukarelawan berbilang kaum menolong yang susah dan sederhana dari juga berbilang kaum dan agama. Ini cukup membanggakan saya lah, ya. Dan saya terharu melihat masyarakat berganding bahu tolong-menolong. Selepas menyaksi respon majoriti rakyat Malaysia yang boleh mengenepikan isu perkauman untuk menentang COVID-19, kenapa pula kerajaan keluarga Malaysia ini mengeluarkan satu pembentangan belanjawan yang mempunyai fokus dan sorotan perkauman? Kaum Melayu Bumiputera dapat berapa bilion? Kaum Cina dapat berapa juta? Kaum India dapat berapa juta? Ramai netizen juga bertanya, kenapa jurang bantuan kerajaan jauh sangat di antara satu kaum berbanding dengan kaum lain? Saya nak cadang pada kerajaan untuk lebih bertanggungjawab dalam perkara belanjawan. Jangan main-mainkan isu perkauman. Tak bolehkah kerajaan tukar fokus kepada isu ketidaksamaan berdasarkan kaya miskin dan bukannya berdasar kayu ukur perkauman? Apakah logik satu dasar kerajaan di mana bantuan boleh diberi kepada seorang Melayu yang sudah kaya raya seperti Tan Sri Said Mokhtar, tetapi tidak ada pula dana secukupnya untuk menolong seorang anti-Cina yang kerja membasuh pinggan di kedai makan ataupun seorang pemuda India yang kerja sebagai penghantar dispatch? Saya kecewa apabila saya melihat Menteri Kewangan yang bukannya seorang politik, yang semasa beliau CEO CIMB memberi kepentingan kepada performance dengan izin, ya, performance and not the colour of your skin. Tetapi sekarang telah bersetuju membenarkan orang-orang politik memasukkan unsur-unsur perkauman dalam pembentangan belanjawan ini. Saya rasa kerajaan ini perlu dengar teguran netizen dan rakyat Malaysia, termasuk Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak. Ada komen dia. Oleh kerana belanjawan ini dipolitikkan oleh kerajaan, Tuan Speaker, saya rasa saya juga inginlah melontar balik satu dua pandangan politik yang berdasarkan fakta. Rakyat Malaysia mungkin mudah lupa. Tetapi hakikatnya ini kerajaan adalah satu kerajaan yang telah gagal besar. Bukan gagal kecil tapi gagal besar. Kerajaan YAB bera kini adalah kerajaan yang sama dengan kerajaan YB Paguh dulu. Kerajaan yang memang sama, cuma tukar main musical chair jawatan Perdana Menteri saja. Selama 4 ke 5 bulan dari bulan Mei ke September tahun ini, kerajaan gagal besar ini telah mencatat rekod paling buruk top 10 di seluruh dunia dalam menghadapi krisis pandemik COVID-19. Mungkin sekarang rakyat dah lupalah sebab semua boleh pergi shopping, jalan-jalan, tetapi sebagai ahli barisan kabinet, setiap satu menteri di sebelah sana perlu ingat selalu, perlu sedar dan insaf atas kegagalan besar 4-5 bulan itu. 29,000 rakyat Malaysia telah terkorban. 2.4 juta telah dijangkiti. Dengan izin, all the ministers owe Malaysia a massive apology. And the way this budget is reported with racial emphasis is not something to be proud of. Oleh itu, saya benar-benar harap kerajaan akan insaf dan ubah, kaji dan rangka semula belanjawan ini dan agih semula peruntukan supaya kaum lain juga terasa bantuan kerajaan. Belanjawan ini perlu dipinda kepada satu mesej yang lebih inklusif. Tuan Speaker, saya beralih pada dari perkara politik dan menyentuh pula pada poin tentang isu hasil dan fiskal. Tuan Speaker, dari segi anggaran hasil, saya rasa sekali lagi kerajaan adalah terlalu optimistik. Tetapi ianya tidak seteruk tahun lepas lah. Saya rasa tahun ini masih lagi lebih kurang 5 ke 10 bilion. Ya, optimism dia. Anggaran tahun 2022 kerajaan adalah 234 bilion untuk hasil. Bandingan yang kita perlu lakukan adalah dengan hasil kerajaan pada tahun 2019 sebab pada masa tahun itu 2019 tak ada COVID.
Hasil tahun 2019 lepas audit adalah direkodkan sebagai 264.4 bilion. Nampaknya secara ringkas anggaran tahun 2022 ni adalah kurang daripada 2019. So on the surface, these projections look okay. Tetapi Tuan Speaker, apabila kita dissect hasil 2019 ini, kita dapati pemberian Petronas tahun itu adalah sangat besar pada tahap 54 bilion berbanding dengan 2022 pemberian Petronas cuma 25 bilion. Oleh itu, untuk kerja bandingan hasil 2022 dengan hasil 2019, kita kena diskaun 29 bilion. Tahun 2019 juga adalah tahun ada tax amnesty SVDP sebanyak 6 bilion. Ini juga kena diskaun bagi perbandingan yang betul. Ini bermakna tanpa Petronas one-off 30 bilion dan tax amnesty SVDP, hasil sebenar 2019 adalah hanya 228.4 bilion. Oleh itu, apabila kerajaan membuat anggaran 234 bilion bagi tahun 2022, ia menceritakan satu senario di mana hasil negara akan berlebihan sebanyak 5.6 bilion berbanding tahun 2019. Ini is yet another irresponsible fairy tale of creative revenue projection. Dengan izin, ya. Minister, you are again projecting too optimistically for next year, around 5 to 10 billion more. There is a fine line between overt optimism and being somewhat delusional. Tuan Speaker, saya juga memerhati bahawa anggaran hasil 2022 juga bergantung besar kepada non-tax revenue. Saya sangat risau dan bimbang dengan satu item, ya, iaitu muka surat 254, buku tinjauan fiskal 2022, kod hasil 75400, return from other internal investments, di mana kerajaan membuat anggaran akan menerima 8.28 bilion hasil. Apakah hasil ini? Adakah ia hasil yang bakal diterima apabila aset, equity dan tanah kerajaan dijual? Jual pada siapa? Jual cara mana? Harga apa? Saya minta sekeras-kerasnya Menteri untuk memberi detail setiap satu item pulangan pelaburan ini perlu dibentang untuk dapat diperiksa oleh setiap ahli parlimen di Dewan Yang Mulia ini. Tentang hutang negara yang dianggarkan pada tahap hujung tahun ini akan mencecah 958.4 bilion. Dengan DivX terbesar sebanyak 77.6 bilion, hutang negara akan melebihi 1 trilion tahun depan. Pembayaran faedah saja pada hutang negara tahun depan adalah dikira sebanyak 43 bilion. Ini adalah sangat merunsingkan. Tetapi saya tidak menyalah situasi ini kesemuanya pada Menteri Kewangan. Cuma dengan DivX terbesar dalam sejarah bajet Malaysia, beliau telah mempercepatkan kadar peningkatan hutang negara. Hutang RM1 trilion tahun depan adalah akibat budaya bajet defisit berterusan tak henti-henti selama 2 dekad lebih. Padahalnya, negara kita sebagai pengeluar minyak dan gas yang cukup besar, tidak sepatutnya ada bajet berdefisit. Kita sepatutnya ada wang surplus tahunan seperti negara Norway. Tuan Speaker, saya faham dah cukup masa. Saya cuma nak kata, saya ada lagi berapa muka surat nak baca lah. Tapi oleh sebab masa dah habis, saya cuma nak minta sesiapa yang minat dengan ucapan saya ini boleh membaca teks sepenuhnya di Facebook saya nanti. Ya, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Subang. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Keluang. Terima kasih.